you wait to hit him with the snare and the bass, swear in the face, this fucking world better prepare to get laced because they're gonna Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ini. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal bersama dengan 30 orang daripada kabilah Lukham dan Judham. Lelaki ini orang Arab beragama Kristian. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat sehingga kami hilang arah tuju, sampai tak tahu pergi ke mana. Selama 30 hari, sebulan duduk di tengah lautan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Kata Tamim yang cerita ni, dia pun bawa turun bot, perahu. Maka kami pun bergerak ke pulau tu untuk berehat, minum, cari air bersih dan sebagainya. Kami pun tengah berehat-rehat di pulau tu, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ni pun datang dekat. Kemudian dia bercakap, "Siapa kalian?" Kami pun jawab, "Kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian daripada semenanjung tanah Arab." Tamim pun bertanya pada binatang tadi, "Siapa kamu?" Binatang tu jawab, "Ana al-Jassasah." 30 orang ni tanya, "Jassasah tu apa?" Dia tak jawab. Dia kata, di tengah-tengah pulau ada satu orang yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain. Mereka pergi ke tengah-tengah pulau. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, manusia, tetapi tubuhnya sangatlah besar. Dia bersandar ke dinding gua itu dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kaki dia, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Kemudian lelaki yang berambut panjang itu, kerinting yang sangat kerinting. Lelaki itu bertanya kepada kami, "Man antum?" Kamu semua ni siapa? Lelaki yang kena ikat tu tanya. Kami Arab, agama Nasrani daripada semenanjung tanah Arab, naik kapal, panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, "Siapa kamu?" Lelaki tadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Soalan pertama lelaki ni tanya, "Kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah?" Yang ramai-ramai ni jawab, "Tahu." "Macam mana keadaan Tasik itu?" Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, "Oh, airnya masih banyak. Orang menggunakan air di Tasik itu." Laki ni kata, "Satu hari apabila kamu tengok Tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Satu hari Tasik itu akan kekeringan." Dia tanya soalan yang kedua. Lelaki yang diikat tu tanya, "Bagaimana keadaan ladang Baisan, Nakhlu Baisan?" 30 orang ni jawab, "Ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak." Lelaki yang kena ikat tu kata, "Satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah." 3. Lelaki yang kena ikat tu tanya, "Bagaimana keadaan mata air Zughar?" Mereka ni jawab, "Mata air Zughar airnya banyak." Dia kata satu hari mata air itu akan kering. Soalan yang keempat dan yang terakhir, lelaki ni dia tanya, "Apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan?" Yang 30 orang ni pun jawab, "Ya, telah pun diutuskan oleh Allah, dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah." "Adakah dia berperang dan dia diperangi?" Pemuda-pemuda ni jawab, "Ya, Nabi itu diperangi." "Adakah dia menang?" Dia pun jawab, "Ya, setiap kali peperangan dia menang." Maka lelaki itu pun kata, "Alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi. Sesungguhnya," kata lelaki tadi, "hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal." Bila dia kata akulah Al-Masih Ad-Dajjal, dan sudah hampir masanya apabila tanda-tanda yang aku sebutkan tadi kering, maka aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.